Jiran saya dapat jual harga tinggi. Macam mana saya nak jual tinggi juga? Kita beli rumah ni dah make grant tau. So, kalau jual, kena bayar balik ke? Saya ada 3 bilik, nak jual rumah, nak beli 5 bilik atau EA. Mampu ke saya? Tahun I baru beli kondo. I pun nak juga. Mampu ke saya? Sorry lah guys, nampak sangat kita tak terjawab soalan-soalan you all. Tapi, kita tak sabar nak jawab soalan-soalan tu. Yuk, jumpa kita lah. Apa lagi guys? Picit nombor ni 87741551. Tapi buat masa ni, selamat menonton je guys. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi di Puaka dan diharapkan Sabtu ini mendatangkan rahmat kepada awak semua. Apa-apa kesusahan yang anda lalui, insya-Allah dapat dileraikan lah dan dapat jalan keluar. Dan dah dapat jalan keluar? Boleh untuk kesusahan cari jual rumah. sewa, telefonlah kami dari The Tech Team. Ya. Ataupun follow kami di Instagram dan juga di TikTok. Yes, cakap pasal rahmat, kita ada Hasnur Rahmat. Nampak topik kita hari ni. Very lame je. Very corny Corny okay. 2 days ago, hari Thursday, semua selalu pernah dengar kan, kalau siapa ikut puaka ni saya cakap, oh kat Langkawi saya kena gitu, saya kena gini. Lepas tu Hasnul pun ada cerita tersebut gini. Lepas tu bila satu part tu, bila ada kat bilik tu lah. Kat bilik tu, okay, cakap kat bilik lain. Bila kat set, meja kan, table apa, dining table kan panjang. Dia kat sana, saya kat sini. Dia daripada jauh dia cakap gitu. Apa yang dia berbual? Macam you are asking something which me tak tahu. So sekarang nak tahu apa question you. Masih ingat? Tak ingat tu. Tak ingat kan? Sebab case dia sebelum tu mungkin saya memang ada satu pelakon tu kan. Tak lah. Macam ask question tu. Is it kau macam macam gitu tak tahu. Saya tak ingat tu. Lepas tu cakap, okay, macam tak nak takut kan? Macam, okay, tak apa gitu. Sebab waktu tu, first, diorang, siapa hantar balik then bila buka, no, you cakap, bila buka je, terperanjat, buka pintu hotel. Kan kita satu bilik kan? Ya. Terperanjat. Then after that, cakap kat tepi corner tu macam ada benda, jatuh gitu. I remember now that. Is it anything kat dalam bilik tu? No, the hotel is, tak ramai orang tinggal. Hotel yang paling dekat kat airport. And dia, mengamang pula balik. Dan bangunan tu banyak crack. A lot of cracks. Remember? A lot of cracks. And I believe hotel tu tak selamat tau. I think tak inilah sebab dia tak main pun crack tu. And now I think hotel tu still existed. Cuma when I was in Langkawi, I think dah tukar nama dah. I think dah tukar nama hotel tu lah. Mungkin management baru. Hotel tu itself, dekat dia punya hallway itself saya rasa dah rasa iri. Dia punya hallway and besar. Hallway pun kecil-kecil kan? Besar. Bilik-bilik besar. Kita boleh lari lah weh. And then the sound, remember the sound that kita dengar kat luar. And then it's coming from tahu tak macam tempat macam meter punya door tu, sound tu tak kat situ. Remember tak, kita walk out punya berani keluar nak cari kan. Apa yang berani sangat kita kan? Tak apa. But there is something incident yang ialah ada ramai balik lambat. Kan, balik lambat tapi besok kita kerja pun awal. Then kita shoot tiba-tiba angin ribut, ingat? Yeah, that's true. But as I said, bila banyak komuniti Melayu, banyak cerita sebenarnya. Cerita. But there is sebenarnya ada benda tu. Cuma tak ada pun yang mengganggu sampai cekik, mengheret macam cerita horror Hollywood in the 80s ke kan, horror yang tarik rambut apa semua. Cuma I remember, I forget about this tau. Kat Polis Info ada satu location ni, Kampung Senandu tu I cakap tadi kan. Sorry, I get back to Polis Info balik. Kampung Senandu tu actually satu tempat tanah yang owned by certain people, dan diorang tak nak buat rumah. Sebab there is a myth saying that urban legend saying that susah nak buat rumah situ. Apa? Macam susah nak buat banner situ, susah. Mungkin ada tempat yang tak berapa ni. So set itu dibuat di situ.
Dan saya dengar cerita ada kru-kru yang set builder kena ganggu kat situ lah. But after that terus diam pasal kita masih panjang lagi tu nak shoot. So tempat tu dah memang keras dah. Pantai tu memang tak ada perkampungan situ. Semua mock up tu. I see. Semua about 1 I ekar see. mock up. No wonder. Pasal nak explosion kan. So tempat tu memang keras. Memang tak ada. Ada kampung-kampung jauh-jauh. Tapi di area situ tak ada. Faham. Tak ada orang buat rumah kat situ. So kita buat set dekat situ. So ada satu lokasi lagi kat Pulau Sibu, Kota Gelangi. Kota Gelangi. Ada gua situ. Itu fort yang kita masuk kat gua tu. Remember dalam Pulau Sibu yang dekat dalam gua dia buat dadah punya apa semua, manufacturing, drugs apa semua, packaging. So di Gua Gelangi ni, when I first datang aja, bila scene set kat situ, saya datang. Saya ada kawan ustaz yang make friends dekat Pahang. So kalau pergi kat Gua Gelangi nanti kat set, pergilah kat Terang Bulan tu. Gua Terang Bulan. Itulah pergilah tengok tempat tu. Dalam, kalau masuk dalam nanti ada satu kolam warna hijau. Cantik Hijau yang cantik yang kena cahaya terang bulan. Itu dia panggil Terang Bulan. So saya dah register kat mind saya. Kalau pergi saya akan pay visit. So saya datang one day before my shoot. Saya datang to visit untuk tengok gua-gua tu. So saya nak pergi tengok lah. Nampak ada gua angin, gua gajah. First gua angin, then gua gajah. And then ada satu tempat ni saya tiba kena naik bukit sikit, Gua Terang Bulan. So saya dengan PA saya, jom pergi tengok. So we went up. Tengok, alamak, tiba-tiba gua ada pagar ni. Gua ni ada pagar. I said, kunci lah, my PA cakap. Okay, tak apalah, tak kisahlah. So I went, tak puas hati. Saya cakap, apa ustaz cakap kan? Saya pergi juga. Tak kunci lah. So I went in, went down. Tapi gua tu memang rasa mistik lah. Went down dengan PA saya, cuma memberanikan diri. Went down, masih ada dapat cahaya lagi yang masuk, dengan batu tajam apa semua kan. Turun. Lepas tu ada satu lagi ruang. Gua ni memang solid darkness. So cakap, mak, itu masuk dalam situ ke nak pergi tengok tasik hijau tu kan. So saya jalan dah. Time tu saya buat lampu. Kita tak ada expect pun nak masuk dalam kan. Yes. Tak ada lampu, tak ada apa pun. Phone ada lah tapi Tak dah jalan nak masuk je kan. Sekejap. PA saya cakap, kenapa? Phone apa? Bukan lampu apa? Tak apa. Kita jalan membelakang tu macam jalan membelakang 1, 2 kan, getting away from that another gua lagi kat dalam tu, jalan ke belakang. Sebab apa tau, imagination saya waktu itu, kalau saya pusing dia akan tarik ke dalam. Tak, itu the first instinct saya dapat. So I said, I just move back pelan-pelan. Jom kita naik lah. Bila saya naik and then turun, saya jumpa orang caretaker gua-gua ni semua kat Kota Gelangi ni. And then caretaker tu cakap, bagaimana tadi? Tengok kat Gua Terang Bulan. Nak Asno nak apa? Tak ada apa-apa saja, ziarah tengok je. Kan kunci pada situ. Tak kunci. Wish. Saya cakap ni macam terluhur untuk saya je kan, untuk ni kan. And then saya pun apa tahu lagi, call ustaz tu, korang hajar ustaz kan, kau kenakan aku ni kan. Apa tempat sebenarnya? Di situlah tempat. I don't know whether this is true or not, tapi dekat tempat Dukun tu, cerita filem Dukun tu, dapat dia punya tu dalam tu. So that fort is so mysterious. Kita boleh cakap puaka juga kan, kan? It's so mysterious. Nak masuk je ada satu gerbang tu, macam satu fort. Lepas tu jalan sikit lagi ke depan, tengok ada gua angin. Jalan sikit ada satu gua gajah. Gua gajah, gua angin kat situ, gua gajah dulu. Lepas tu jalan sikit,
gua terang bulan. Waktu jalan lagi dalam sikit, gua balai. So you know, dia bagi satu macam ini macam fort lah, gajah-gajah letak sini, ke kuda ke keldai ke apa kan. Waktu jalan sikit, ni balai rong dia. Gua balai. Dan situ juga gua tu juga dia bagi tahu mak kilau dibesarkan dan belajar persilatan, dan di situ juga persembunyian mak kilau dulu. Dia bertafakur kat situ lah. Dan saya masuk ke dalam tu lepas caretaker tu bagi tahu yang kenapa masuk dalam tu kan. So dia tanya saya macam-macam, tahu tak benda tempat ni dulu memang banyak raja penabalan apa semua dekat situ lah. Dan banyak bekas-bekas lagi, dan ramai orang masuk saya sembunyi sebab gua tu ditutup oleh Felda tau. Tak boleh masuk, kena minta izin actually nak masuk sebab dia tak nak orang ni. Dan di dalam gua tu yang bila saya explore kan, I see a lot of skull. Aduh. Tengkorak yang batu dah berseliput. Okay, dah lama. So it was ancient. Yes. And then ada satu gua saya masuk lagi, time tu caretaker tu bawa lah. Saya nampak shells macam air, macam laut naik time tu. And it was like wow. And then satu area lagi saya nampak ada macam pintu besar, macam pintu Ahmad Albab yang punya tu. No, this is serious. It's huge. Dan I was amazed by galang gua ni, sebab galang gua ni memang kita akan fikir benda-benda orang ambil ilmu lah, ataupun nak bertafakur lah, ataupun nak buat apa-apa, dan tempat persembunyian dia, tempat naga, naga tidur, dan macam-macam lagi lah kan, benda yang agak mystical lah, agak there are two side of, to me, puaka dan keramat. Dia very close tau, lineage dia tau. Yes. Side by side lah. Kan? Orang cakap puaka, tapi kadang itu tempat keramat. Ada orang cakap itu tempat keramat. No, itu tempat puaka. So di sini bila saya, I mean like content puaka ni, that's why saya try to go into gua punya tinggi tu. So dia ada good things and bad things tu. Macam mana orang, penerimaan orang untuk orang terfakur kat dalam tu, kan, buat apa dia panggil, betapa kat dalam tu, kan. Cuma ada beberapa tempat yang kadang-kadang I mean you got to experience going to gua. Jadi kau jangan. Okay guys, kalau siapa yang minta, sorry Hafsul cakap jangan. Dah, jangan komen-komen kat bawah. Dia ada satu tempat ni, dia punya batu like putih, berselaput very putih. Cantik. Dan aku berani ke dalam, aku masuk dalam tu, aku duduk, aku cakap wow, the energy, kebesaran Tuhan. and then saya keluar, and then saya buat joke dengan tu, mana naga yang dalam gua ni, mulut kadang kan, tempat awak berdiri tu, tapi memang betul dia ada macam jaws, apa, macam dia punya ni, dia serpent tau. Okay. Naga kita serpent tau. Serpent macam naga Cina juga tau. Kan, naga Cina tu naga kita lah sebenarnya. So dia bukan macam naga putih yang cute kan, yang apa, mandi dekat waterfall kan, comel, guling-guling. So di situ saya terfikir balik kan, berani aku masuk dan berani aku nak tahu benda-benda gini. Kenapa there is something that mungkin Track tu. yang I think at that time I was like very inclined with story of naga. Okay. And I seen a lot of things yang kita naik satu gua, masuk gua sampai masuk celah sampai ke atas, inilah gua angin di mana naga masuk. Oh iya ke? But this all remain unanswered. Unanswered, yeah.
kan. Kita tak tahu sejauh mana naga tidur dan macam mana dia nak bangkit balik. But to me, my experience 24 dengan pengalaman kat pantai tu jauh lebat dengan keadaan tension yang boleh benda tu masuk ke badan. Saya rasa it goes with naga punya element. It goes with keris punya element. Tahu tak keris tu? Beliku-liku macam naga. Beliku-liku tu macam naga juga. Dan macam mana dia pegang tu dapat kekuatan. Dan naga pun kadang orang cakap benda tu hantu apa ke. Ya. Naga pun kadang-kadang orang nampak bau hantu. Oh, padahal naga kan. But itulah, naga harimau memang simbol kekuatan orang Melayu bagi saya, dan pasti banyak cerita-cerita yang, dan di situ juga saya banyak tanya orang, ustaz apa semua. Memang ada benda mystical, memang ada benda-benda yang menyeramkan, tapi at the same time dia menguatkan balik sejarah untuk kita pelajari balik apa yang kita tertinggal. Kan? I mean, itulah the entity itulah. Kena korek balik, kena cari, buat research. Kan kita kaya dengan sejarah ataupun history yang mungkin dah sembunyi. Kan? There is satu filem Mantra. Filem Mantra. I like that show. Mantra. Nice show. Apa jadi kat situ? Mantra, filem Mantra. Dapat skrip tu, yang tulis skrip tu pula cucu Tamrin Jalis. He's a script writer, seorang ustaz juga, dan a lawyer daripada UIA. Good film. And dia tulis skrip based on Atuk dia, Tamrin Jalis, yang dialog dengan jin buku tu. Remember tak? Remember tak dialog dengan jin Tamrin Jalis? It was so popular at one time in the 90s. Apa Find ingat? it, Tamrin Jalis buku berdialog dengan jin. Oh, dialog dengan jin. Okay. Yeah, so he's dia pengubat orang jugalah, pengubat orang, benda-benda rukiah apa semua. But eventually tulis buku, and then untuk kebaikan manusia. Betul. Supaya boleh menolak ataupun boleh buat persiapan kalau apa-apa. So bila saya dapat skrip Mantra tu, tajuk je dah mantra kan. Berapa banyak mantra dalam ni? Betul ke tak saya cakap? Hehehe, ketawa skriptor kan. So eventually bila saya baca, bila dapat mantra saya baca je, tu badan saya rasa macam, apa ni? Tutup. Malam saya baca. Okay, tak boleh ni. Siang saya baca. Siang pun sama rasa dia. Seriously. Sebab Pak Mantra tu je kan, bila baca je macam, apa ni? Stop. I call Zaimah, Man, apa ni Man, aku nak jumpa kau lah. Dia ketawa kan. Okay, aku bawa kau jumpa satu orang ni, kau tanyalah apa-apa. So orang ni seorang komando yang berilmu juga, dan dia buat rukiah juga. So at the same time dia cerita lah gini apa semua, mantra apa, sejarah apa ni semua. Dia cakap, saya nak kena baca mantra ni, macam mana saya nak baca ni? Boleh tahu, tapi saya tak boleh bagi tahu macam mana nak baca. So macam saya nak baca kalau saya tak tahu? Kan? So sampai sudah saya tak dapat. So saya cakap, saya gunakan insting je lah. Saya baca gunakan insting, based on filem-filem Indonesia ke mana-mana, ni cara baca tu semua. So perasaan takut tu tak ada. But then berapa minit sebelum saya ada scene mantra tu, dia call saya. Okay, nak baca benda ni kena tekankan certain ini. Okay, baru saya boleh patahkan dia. Sebab saya nak kena tahu, supaya bukannya kita mahir sangat kan, tapi kalau ikut insting untuk buat, dan insting juga untuk patahkan dia, kita boleh tolak benda-benda yang tak diingini. So saya pun buat, Alhamdulillah. So out of that knowledge saya tahu, lama-lama saya jadi ignorant tau. Saya jadi lalai. So ada satu scene ni, tiba-tiba
Dia cakap okay tak apa, yang ini mantra ni just buat aja, free dialogue. So saya pun buat free dialogue dengan movement, tapi ada split second moment saya jadi serasi dan energi saya jadi saya jadi menggeletar, and the moment jadi macam synchronize yang Mantra. apa aku buat dia patah balik. So moment saya dah, bila saya cakap apa saya buat ni, apa ni, so that mean inside me dia cakap dia melawan tau kan. Apa aku buat ni, terus dah. Tapi the moment of synchronize tu, saya cakap oh God, saya cakap dia rasa macam you akan mengamuk kejap lagi. Akan mengamuk. That split second, walaupun tak ucap di mulut, dalam fikiran kita, apa aku buat ni, pop, dia patah. So meaning macam mana pun kita berlakon, kadang-kadang kita kena switch off, switch on. Kena tahu bila. And I see dalam satu set ni kan, ada ular kat bawah katil tu. Ular sawa. Saya baring. Rumah usang ni digunakan ni adalah rumah seorang pahlawan dulu dekat Lenggong. Ya, dekat Lenggong. Dan famous dengan keris terbang apa semua. And rumah tu, living room okey, baju semua ada tapi berabuk, katil pun berabuk. Yang kita kena jadi pot untuk artis chill kat situ. Pada rumah yang elok ada. Dapur memang hara, tak boleh masuk. Cakap ini apa tempat ni kan. Ya tu tempat tu saya rasa macam penat lah, kena baring juga. So, saya baring aja, bersihkan sikit, saya baring. Bila saya buka mata, satu bilik tu ular sawa. Dari ular sawa macam memang dia macam tu masuk berkatil. Aku dah macam bangun, aku nak inform orang, takut alarm. Jumpa dekat Syariman tu, scriptwriter tu, dia pun gelak. Dia gelak je. Kalau tak ganggu tak ada apa lah. Korang ajar, memang korang ajar. Dia gelak je. Tapi dia buat, dia eventually datang, dia baca doa lah, apa-apa semua, cleankan apa semua. Dan filem mantra ni, saya pengamal ilmu hitam. Tapi saya tak unmask lagi. So eventually tu CN dia dapat tahu yang dia pengamal dan mencuri isteri, mengambil kekasih orang jadi isteri dia, and at the same time selalu gunakan power untuk anaknya orang. Macam mana agaknya kalau kita nak jadi pengamal, perlu ke kita nak kena belajar ilmu hitam ni? Kalau dah bisikan-bisikan yang itu, apa benda pun orang lalu. Kan? Tapi saya rasa kita bukan zaman method lagi dulu kan, yang nak jadi pengemis kena duduk dekat kaki lima, nak jadi pembunuh kena bunuh orang, atau ketua tangkap feel. Rasa tak ada lagi dah. Boleh buat, tapi janganlah memudaratkan diri. Kalau sekadar macam berbual dengan orang, jumpa orang betul ke kan, tanya experience macam mana gitu, okey lah. Tapi kau nak macam really okey, aku nak practice, nak macam method. Yalah, kalau kita nak pergi ke tempat-tempat yang keras, yang berpuaka kan, kan siap-siap ustaz kat situ kan, cakap aku nak buat apa kat sini, jangan kacau hantu tu dah elok kat situ, kenapa nak kacau kan. Saya nak method cik. Saya jadi method actor cik. Tapi but I remember I was in Sembawang, masjid tempatan Melayu tu kan, shooting kat situ. Tempatan Melayu kan. Sembawang. Stay shooting sampai pagi and I speak to orang yang jaga situ kan. So ada this group orang nak pergi cari hantu ni semua. Buat apa tu? Paranormal. Hantu tu dah duduk kat situ, kenapa nak kacau dia? Tak nak, balik. Tapi at the same time, saya dapat juga cerita-cerita dia. Very interesting and very scary jugalah. Nak sampai dia punya gerbang tu masih misteri. Yes.
Yes. Kan. Kita shoot bidadari kat situ pun adalah. Dah ceritakan pun. Tapi macam korek tanah tidur, apa ni berbangkai macam itu. Habis macam disturb tak berlakon pun tak boleh. Satu line je boleh fumble. Satu line je. Tapi itulah kadang-kadang kan, betul juga orang tu cakap kan, benda tu ada kat situ, kenapa nak datang ganggu Tak tahu. Oh nak buat konten. Tak tahulah. Nak buat konten kan. Dah elok diam kat Kan, situ, kita ganggu pula. Bayangkan kita kat rumah orang datang ganggu. 2-3 pagi. Marahlah kan. Itu yang mengganggu. Tapi yang kita yang shooting kat situ, dia ganggu. Setakat balik main goli kat atas tak apa. Kan? Atau glossy kan. Dah Hassan je main macam gitu. Tak tapi itu memang itulah. Kadang ada yang benar dia. Kadang-kadang memang betul pun ada goli terjatuh. Yelah Kan. Tak. Masih di rumah sama apa? Masih sama. Masya Allah. Ada ke? Tak ada. Rumah dia okey je. Pernah duduk rumah okey, masa okey. Rasa dah rukiah kan. Macam pandai. Okay, ada last story. Alright. Sebelum last story tu, belum ending tu kita punya tu, yang apa tu, Langkawi. Apa? Ada nampak apa-apa, berasa apa-apa? Tak lah, seriously saya Tak ada lupa. pun, Saya lupa lah yang itu. So way back in 2000 berapa tu? Kan, tak tahulah. 2000 Tak tahulah. 2001 kan ada macam tu. Lupa lah. Cuma Yin yang cakap, yang jom balik bilik kau, macam gitu. Yin kan. Lepas tu terus, bila sampai Singapura, dia beritahu. Bila kita masuk lift, aku hantar kau, ada budak kecil kat luar. Bila turun kat kau punya floor, buka lift, budak kecil tu kat luar. Ya. Lepas tu bila balik Singapura pula, dia cakap, ada ni kawan cakap, dia cakap apa tau, dah baca je apa-apa nanti balik baru beritahu, macam gitu. Okay, baca je lah sampai Singapura, tanyalah, okay, apa cerita. Tapi tak ada orang kena sampuk ke apa, tak ada kan. Alhamdulillah kan. Bila kau tempat hotel kau duduk tu, atas sana tu semua sarang-sarang kakak-kakak. Really? Sebab atas kan gelap. Real lah. Lampu. Saya percaya Zahiri cakap. Orang ajar. Kan time tu kan masih sakit kena lagi. Yalah. Dengan Halim tu. Engkau kalau sakit aja mesti kau ada benda yang lintas ya. Mesti. Halim tu masuk kedai apa, stationery pula apa, souvenir. Dia jalan dulu, terkedek-kedek Halim gini kan jalanan. Halim. Kau hijab buka ke? Tak. Jangan. Tak. Tak Tak. Ada orang pernah tanya saya nak buka ke? Saya tak payahlah. Tak payahlah cakap ini kan. Tak payah. Busuk-busuk dia rasa air, rasa ini cukup lah. Bukan rasa ni, rasa air, rasa makanan. Alhamdulillah. Rasa layang tepi macam lalu-lalu cukup lah. Tak payah. Kan? Dia tak lalu depan dia tau, tepi-tepi je. Dia stop sampai goli-goli. Assalamualaikum Stop sampai goli-goli. warahmatullahi wabarakatuh. Guys, terima kasih Hasnul. Nampak dekat tu. But seriously, benda-benda tepi je macam lalu kan. Kalau kita tengok movie kan, benda tu klise tau. Kan dalam tepi kan. Tak ada modal lain. Anak mata kecil kita dari tepi nampak macam kan. Lalu kan. Nana. But sebenarnya experience itu ada kan. Yalah. Semua orang lalui kan. Betul tak? Oh, so far Alhamdulillah. Tak pernah lalui. Tak pernah rasa anak mata rasa macam rasa macam ada orang lalu je tu. Oh, tak ada. Tak ada Alhamdulillah. Tapi tentu balik radio dulu, kerja radio kan. Jalan tekan lift, pusing tu gitu. Sekejap je, split second aja pusing. Tu gitu, tengok depan lift. Kaki longgar gila dah mati. Sekarang kau fikir, aku baru split second aja dah kaki dah longgar. Imagine kalau betul-betul tengah Depan. Sebab apa tahu, nampak makcik tu macam pakai baju macam tanah-tanah kalau tanah gitu kan. Dia baru nak bangun. Daripada menyangkung baru nak bangun. Kat mana ni? Goblok. Ya. Aku percaya dia. Saya percaya je. Boy, sikap. Seram. Okey dah, tu je. Okay, terima kasih Hasnul. Kerana sudi luangkan masa dengan kita semua kat sini. Dah lama tak jumpa sekali. Overtime pun tak kisahlah. Dia biasa shooting. Kita dah lambat. Okay. Biasa shooting. Okay, kita ada something from ini daripada Sandisco. Dia bukan disco tau. Sandisco. Sorry ya. Disco banyak hantu. Memang tempat dia. Oh my god, thank you so much. Assalamualaikum. Is it? Okay, thank you so much. Wow, so beautiful. Nice. Apa tulis ni? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih boy. Terima kasih. Okay, taruh balik. Taruh balik
Boleh bawa balik. Sampel lah. Ni sampel lah. Nanti dia hantar lah kan. Tak ada ni kasih lah. Dia balik lah. Boleh bawa balik. Pula. Terima kasih Sandy. Thank you, Chef Disco. Tapi dia tulis tu The Art of... Rough lah ni kan rough. Sama tak? Rap. Rap. So kalau kawan-kawan tahu kawan-kawan tak tahu apa nak kasih kan untuk Christmas kasih kan Christmas. Tapi itu kalau pakai kepala pun dia jadi macam Nazareth. Nah ni Mac King. Thank you so much. Floor mat. Floor mat. Oh, tu aku buat tahu kan aku untuk exercise lah. Apa dah salah kaki. Floor mat. My glass. Pegang pula macam dekat clubbing pula. Oh, floor mat. Nice. Thank you so Kan? much. Last but not least, nah ni satu daripada Thank you. The counter. Chocolate truffles. Clockwise Specialist. Kau nak buka silakan buka and tengok. Wow. Kan surprise kan gitu kan. This is what? Okay. Kan birthday dah per tahun. So kita lama sponsor pun tak cakap ada. okay lah kasihlah birthday. Accumulate masa tu kan. Masa tu mas. Exquisitely counterclockwise. Oh, jam yang ni anti. Oh well, I'm using Like yours. anti-clockwise Yeah, too. we realised that. Yeah. Wow, Masya beautiful. Allah. Yes. Sama juga pakai ya. I believe in going backwards to go forward. Betul lah. Kasih gitu rezeki. Yeah. Thank you so much. Beautiful. Thank Okay. you. Betul balik Itu ni. je. Ha? Ni kasih balik ni sampel lah. Sampel aja. Tunjuk konten kita pemurah lah. Konten kita pemurah. Padahal kita murahan atas rezeki. Okey, itu saja. Terima kasih Kak Lynch kerana sudi temankan saya di sini. Thank you for the invite. Ya, kalau korang ada apa-apa seperti biasa jangan lupa telefon je WhatsApp, minta tanya pertanyaan apa-apa pun 87741551. Dan untuk Asnul, semoga berjaya dari kami semua, semoga berjaya dalam kerja dan senantiasa dilindungi Allah dan segala yang lakukan dipermudahkan. Likewise to you too. Thank you. Yeah. And Thank you. Thank you for having me. Dengan cerita-cerita yang tak seberapa. Kau percaya tak aku cakap story semua? Kerana kawan percaya lah. Kau ngajar? Okay guys, apa pun jaga diri, jaga kesihatan. Ingat, jangan takut pada mereka tapi takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bye-bye. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi saya nak menjawab satu ulasan berkaitan dengan pelakon yang dapat skrip berkaitan dengan mantra. So apa yang kita kena buat, adakah kita perlu baca mantra tu ataupun bagaimana, apa solusi yang kita nak kena buat. Jadi antara solusi yang kita nak kena buat bila mana kita dapat mantra tersebut, sebelum kita mulakan kita kena buatlah satu pagar diri ataupun benteng diri untuk kita mengelakkan daripada apa jua yang berlaku selepas kita membaca bacaan tersebut. So antara pagar diri yang kita boleh baca sebelum kita baca skrip mantra tersebut, kita baca Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim sebanyak 7 kali. Okey, kemudian bila kita nak baca skrip tu, kita niat, kita jangan niat khusus tuju untuk memanggil makhluk gaib tu datang pada kita. Kita niat, jangan niat untuk panggil depa, biarkan kita niat tu, kita niat kosong saja, tak ada apa-apa niat. Okay, so apa-apa pun pada penghujungnya jangan takut pada mereka, takutlah kalian kepada Allahu Azza wa Jalla.